Alhamdulillah malam ini kita dapat jumpa lagi dalam kuliah tafsir kita, dan pada malam ini kita akan baca bermula daripada ayat 193 dan seterusnya, iaitu waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Daripada situ baca tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni kekufuran dan kesyirikan di Mekah, dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti daripada melakukan fitnah dan kerosakan, maka tidaklah ada hukuman lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepadamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah harta kekayaanmu untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatanmu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah dengan ikhlas kerana Allah. Jika kamu terhalang dari menyempurnakannya oleh musuh dan sebagainya ketika kamu sudah berihram, maka wajiblah kamu bertahallul dengan menyembelih mana-mana binatang korban yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepadamu untuk bertahallul sebelum binatang korban itu sampai dan disembelih di tempatnya, di tempat penyembelihannya di tanah haram. Sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia bercukur, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila telah aman, maka sesiapa yang ingin menikmati kemudahan mengerjakan umrah bersama haji, bolehlah ia melakukannya, dan wajiblah ia menyembelih mana-mana binatang korban yang mudah didapati. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing.
Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram, Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat berat siksaannya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Musim haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah menetapkan niatnya hendak mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka tidak boleh mencampuri isteri, tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kita balik semula tempat mula baca tadi. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni kekufuran dan kesyirikan di Mekah. Ini perintah Allah kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya semasa itu. Jadi hal ini kalau dalam sejarahnya kena ingat semua lah. Kena ingat semua bila baca Quran ini satu peristiwa berkait dengan sejarah Nabi SAW. Lepas tu pengajaran hak umum selain daripada itu. Jadi perangilah mereka ni ditujukan kepada Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya pada masa itu. Bila? Lama lah. Daripada hijrah tahun pertama hingga tahun ke-8. Tahun ke-8 tu baru Mekah jatuh ke tangan orang-orang Islam. Itu ceritanya. Zaman Nabi tu. Sebelum pada tu banyak dah. Tahun ke-4 ke-5 lagi kena buat nyaya ada orang-orang Islam. Itu ceritanya. Benda-benda ni kita boleh dapat dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam sirah Nabi. Kita akan jumpa lah. Tahun ke-4, tahun ke-5 tu ramai dah sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Orang kita panggil Habsyah. Hijrah dah. Sayyidina Abu Bakar pun nak pergi hijrah. Nabi SAW tak kata apa pada masa tu. Itu ceritanya. Setara Abu Bakar tu yang begitu dihormati, disegani oleh masyarakat Mekah sendiri pun nak keluar. Betapa dia berasa tertekan, teraniaya, terhimpit oleh ni orang-orang kafir Quraisy Mekah. Jadi Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir pada masa tu. Lama lah sebelum Nabi lahir lagi dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah. Bila Nabi diutuskan tahun ke-4 atau ke-5 kenabian, kita panggil tahun ke-4 ke-5 kenabian, sudah ada ramai dah nak berhijrah, tak tahan duduk di Mekah, kena buat nyaya ke mereka. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa, macam-macam lah. Difitnah. Berpindah pergi ke Habasyah. Tetapi bukan semua lagi. Nabi SAW berhijrah, situlah berhijrah ke Madinah. Situlah baru start tahun pertama hijrah. Kita tahu, kita maklum hari ni bulan hijrah, bulan Islam, tahun hijrah. Situlah start. Bila Nabi berhijrah ke Madinah dan sahabat-sahabat pun ramai, boleh dikatakan dalam Quran ni sebut wajib berhijrah, kena berhijrah. Sampai ke peringkat itu di peringkat hijrah ke Madinah. Ini semua ni di gambaran dia umum, secara umum gitu je. Jadi bila pergi ke Madinah tu tak cukup, tak padan orang-orang kafir Quraisy ni buat nyaya kepada orang Islam. Tak padan. Bukan duduk dalam negeri, pergi duduk tempat orang tu hambak lagi. Gitulah bahasanya kalau kita nak kata. Kejar lagi, hambak lagi. Nak pergi serang pula negeri orang.
Sebab apa orang negeri itu bagi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi perlindungan kepada sahabat-sahabat. Nak boleh serang negeri orang. Dan itulah berlaku perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Khandaq berlaku. Lepas pada itulah baru ni perintah ni. Jadi bila perintah suruh pergi menguasai Mekah. Sebelum pada tu kemuncaknya tahun yang ke-6. Nabi SAW nak pergi buat umrah, nak pergi buat ibadat. Muka pok-pok dia juga, kanak-kanak juga, keluarga juga duduk merintah Mekah tu. Tak bagi. Tidak benarkan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat tu pergi. Sebab dia memerintahkan, dia yang berkuasa pada masa itu, ikut suka dia. Dia tak benar, tak lagi. Itulah cerita ni. Kalau kita baca ayat ni, kita akan nampak bila terhalal nak pergi ke Mekah kerana disekap oleh orang-orang kafir, maka binatang-binatang kurban dah sudah bawa dah, tak boleh, terpaksa lah kena kurban tengah jalan. Ikut dia lah, dia kata tak boleh tahun ni, tahun depan baru boleh, tahun ke-7 hijrah baru boleh. Itu pun dengan banyaklah syarat-syarat. Sekat 3 hari je boleh duduknya. Lebih pada tu tak boleh, kena keluar daripada Mekah. Tak boleh bawa senjata, tak boleh bawa apa semua. Itu tahun yang ke-7. Tahun yang ke-8, pada tahun yang ke-6 itu sudah berlaku orang panggil perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Lepas tu tenanglah di situ. Tenanglah sikit. Tapi tak ada lama, mereka sendiri yang mencabuli perjanjian damai itu. Tahun yang ke-7. Kalau nak kira dalam perjanjian tu selama 10 tahun kira-kiranya. Tidak perang, pokok dia pun serik dah. Bila kena hak terakhirnya, mereka serang, tentera bersekutu pergi serang Madinahnya, iaitu perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Lepas pada tu Nabi SAW, sebagaimana kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari dan lain-lain, kata lepas ni bukan dia dah serang kita pula dah nak main perang sangat. Lepas pada tu memang orang kafir Quraisy tak perang, tak serang dah. Hak pergi serang Nabi tahun ke berapa? Tahun ke-8. Tahun ke-7 pergi buat umrah. Bolehlah dengan kebenaran mereka, masih lagi di bawah kekuasaan mereka. Lepas tu mereka mencabuli perjanjian damai itu. Jadi tak jadi masalah lah, tak ada dah perjanjian itu. Nabi SAW pun bawa sahabat-sahabat dia pada tahun yang ke-8 pergi nak menguasai Mekah. Itulah semasa ni lah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Semasa ni lah tu, sekitar-sekitar tu lah. Tu latar belakangnya. Jadi sebab apa? Suruh perang. Sebab mereka pun begitu. Mereka pun sikat je nak perang gitu. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Apa maksud fitnah? Kekufuran dan kesyirikan di Mekah. Lepas pada tu boleh ke Islam, jatuhlah Mekah tu ke tangan orang-orang Islam. Tetapi masih banyak lagi saki baki amalan jahiliah dan bid'ah yang mereka lakukan terhadap ibadat-ibadat yang telah diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim dahulu. Mereka macam-macam dalam ibadat haji itu, kerosakan berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, inilah tempatnya Allah SWT memberi paduan kepada kita berkenaan dengan haji dan umrah. Inilah tempat. Dia tak banyak. Sebenarnya tak banyak. Tempat 2 aja dalam Quran ni. Ibadat sebesar itu pun, ibadat sebesar tu rukun Islam pun dia sebanyak tu ya. Tak ada banyak tempat. Agak detail sikit sinilah. Inilah kita ada detail. Jadi apa yang suruh perangi mereka tu? Tapi tidak berlaku perang tumpah darah banyak, tidak berlaku. Sebab mereka takut juga. Dia tahu dah Islam dah kuat pada masa itu. Islam dah kuat. Dan Nabi kata dah, kalau tak melawan, kita tak akan buat apa. Kita tidak akan ceroboh masuk ke dalam rumah, paksa orang, sembelih orang, tak ada. Bahkan masuk sini selamat, aman. Kita tak akan ganggu. Jadi dengan begitu jatuhlah Mekah tu dengan aman lah, boleh kata dengan aman. Ada sedikit seorang dua tumpah darah sebelah kita, sebelah dia pun ada. Itu setakat tu je orang panggil Fathi Makkah ataupun pembukaan Mekah, penaklukan Mekah tu.
iaitu berlaku dengan mudah. Sebab apa? Sebab kepala orang-orang kafir masuk Islam. Pada ketika Nabi masuk tu, hikmah Nabi-nya, kebijaksanaan dia-nya apa? Iaitu masuk Islam berlaku. Ketua kafir nombor satu sekali, Abu Sufyan pun masuk Islam. Walaupun sehari je sebelum Nabi pergi itu, sehari. Abbas pun, bapa saudara Nabi pun itu antara ketua jugalah. Semua jelas masuk Islam. Sebab itulah tak lagi dia, tak lagi. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya fitnah tu kekufuran dan kesyirikan di Mekah. Lepas pada tu kan semakin tak ada, sedikit Nabi kikis itu dalam masa 2 tahun je. Dalam masa 2 tahun. Sehingga tahun yang ke-10, tahun ke-8 tu, tahun ke-9 Nabi tak pergi lagi buat haji. Hanya sahabat dia hantar Sayyidina Abu Bakar. Di situ hak mana telanjang tak boleh dah dengan telanjang. Nak tawaf Kaabah ke apa tak boleh. Banyak perkara lah yang peraturan diperkemaskan. Tahun yang ke-10 baru Nabi pergi buat kerja haji setelah bersih semua. Bersih dalam masa 2 tahun. Inilah cerita habis kesyirikan dan kekufuran di Mekah. Mana-mana kalau ada lagi kekufuran itu, sama ada lari ataupun duduk senyap-senyap bersembunyi di situ. Adapun yang berkuasa, yang berdaulat, sudah jadi agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. 315 kita ada sini. Tidak ada lagi, apa makna hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya tidak ada lagi gangguan kaum musyrikin, dan mereka tidak dapat lagi menyiksa orang-orang Islam. Itu maksud fitnah yang selama ni mereka duduk buat. Dengan itu tercapailah kemerdekaan beragama dengan agama Allah di Mekah tu. Di Madinah tu tak kira lah, memanglah Islam dah. Mekah tu firman Allah, wa yakuna ad-dinu lillah. Ini boleh juga diterjemahkan, tadi kita dah terjemah dah satu atas tu, dan boleh juga diterjemahkan dengan dan sehingga undang-undang Allah lah yang berdaulat. Itu maksudnya wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga undang-undang Allah lah yang berdaulat. Sebelum itu tidak. Jadi satu terjemahannya seperti kita berikan di atas tu, sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Jadi tinggalnya Islam sahaja, habis masuk Islam. Kalau tak ada Islam pun duduk senyap, senyap, tak kata apa. Jadi satu lagi, jadi sehingga undang-undang Allah lah yang berdaulat. Sepanjang sejarah Islam ni kan, orang panggil pemerintah Islam ni tidak semestinya di situ orang Islam lebih ramai. Pemerintah Islam apa? Minoriti pemerintah Islam, tapi undang-undang Islam tu berdaulat. Itulah kalau kita tengok dalam sejarah. Rakyat ramai-ramai dia tidak Islam pun, tetapi hukum Islam, undang-undang Islam, undang-undang Allah lah yang berdaulat. Sebab kita learn ni lah, orang putih tak ada pun pakai undang-undang dia lagi. Tu kan kuat tu pengaruh dia tu. Padahal dia tak ada, padahal dia penjajah kita, padahal kita benci kepada dia, perang dengan dia, hamba dia, tapi undang-undang dia tu masih lagi. Itu maksudnya. Kalau dia sendiri memerintah dan pakai undang-undang dia, kuat benar lah kalau lagu tu. Nak rakyatnya tidak. Kadang-kadang tuan asal tu tak ada lagi, tapi tahik dia ada lagi. Itu dia. Jadi makna biar bersih sungguh lah. Itu maksud dia sini. Apa yang kita kata begitu? Apa ad-din tu, agama tu kita terjemah dengan makna undang-undang Allah pula tu. Ni cuba tengok. Bukti dalam Quran, din itu luas makna dia. Jangan kita pakai din tu dengan makna agama sembahyang puasa saja. Itu kekeliruan. Selama mana orang Islam tu? Sebab apa? Lama dijajah, dia perkenalkan agama ni hak tu je. Sembahyang, puasa, pergi haji. Tu je hak orang panggil Islam ni. Bila sudah buat tu, puas hati dah, tak ada gapo dah. Sesoalannya tak ada tuntutan apa dah. Allah terhadap kita tak ada dah. Selama mana orang Islam duduk lagu tu, dak tu tak kena tu. Salah faham terhadap din. Tu Maliki Yaumiddin. Ad-din dalam Quran tu berapa banyak
La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dinillah apa makna? Jadi melaksanakan hukum hudud itu pun dinillah, agama juga. Itu dalam ayat tu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah. Agama Allah. Jadi hak tu pelaksanaan hukum terhadap orang yang berzina tu semayang baik tu. Tak kan? Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat seterusnya. Seluruh hukuman itu disaksi oleh sekumpulan orang Islam. Apa dia? Hukum apa ni hudud itulah. Hukum hudud itu dia sebut dinillah. Di sini nak ayat din ini dengan makna undang-undang yang berdaulat. Selagi kita tidak berdaulat ni pada hakikatnya kan, walaupun sebut merdeka lah. Merdeka Melayu lah kira-kira. Islam belum lagi sebenarnya. Sebab apa? Undang-undang Islam betul belum lagi berdaulat sepenuhnya. Undang-undang Islam itu satu cabai lah. Mahkamah Syariah kau satu cabai daripada undang-undang hak keseluruhan besar dalam negara tu. Negara kita sekalipun. Tapi orang panggil negara Islam lah, negara umat Islam lah kira-kiranya. Tapi sebenarnya masih lemah lagi. Masih lemah. Kalau tidak pergi situ. Sebab itu maknanya wa yakuna dinu lillah. Kalau kita pakai lagu ni kan banyak lagi lah tuntutan Allahnya. Kalau dia sebut agama tu nak apa tu lah. Semaya puasa tu ni dah baca molek Quran, tengok tempat dia sebut din tu apa makna. Dinillah tu apa makna. Barulah kita nampak. Sebabnya ialah perkataan ad-din di dalam Al-Quran dipakai juga dengan makna undang-undang. Sebagai contohnya lihat firman Allah di bawah ini, baca. Di sini din bukan makna agama semaya baik tu. Din dengan makna undang-undang. Baca. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Bermaksud maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya Binyamin. Kemudian dia mengeluarkan piala raja yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja di negeri itu, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan setiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Jadi di sini disebut fi dinil maliki. Bukan mana agama raja dah, undang-undang raja, undang-undang Mesir pada ketika itu. Ini menunjukkan di dalam Quran banyak tempat din itu luas makna dia. Tidak kata agama saja. Apabila sebut agama orang kita duk faham seperti kata tadi. Tidak begitu. Kemudian jika mereka berhenti, yakni daripada melakukan fitnah dan kerosakan, maka tidaklah ada lagi hukuman, tidaklah ada hukuman lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Apa kata itu bila tak ada kekufuran, tak ada syirik, tak ada apa, tak ada hukum. Ada lagi terhadap orang yang zalim, maknanya yang kau orang, bunuh orang, ada lagi hukumnya. Kena bunuh balas. Kalau buat nyayang kau orang, apa nama ni, ambil harta orang, apa semua, tak ada hukuman, tetap ada. Orang zalim tu tetap ada. Orang jahat tu tetap ada. Hukuman tu akan terus ada. Bukan makna bila tak ada kekufuran tu tak ada dalam undang-undang. Undang-undang tu ada. 316 kerana Allah berfirman. Jadi hak ni apa ni? Maka tidak ada hukuman lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Sebab apa? Sebab Allah berfirman baca saja. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin.
bermaksud, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepadamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini salah satu dasar dalam Islam ni, yang dipakai oleh individu dan juga oleh pemerintah, kedua-duanya sekali. Jadi bila menghukum, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Jadi bila kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama. Luahlah tu. Kalau perang pun begitu juga. Kalau orang gocok kita gocok balik dia, tak apa, tak berdosa. Serupa dengan dia bui tu. Maksud begitu. Kalau orang tampar kita boleh tampar balas dia. Inilah asasnya. Ini asasnya. Tetapi Tuhan kata wala in sabartum, kalau kamu sabar, mana tak balas lah. Kalau balas boleh, tidak salah. Tapi kalau sabar, itulah lebih baik. Itulah lebih baik. Orang buat nyayang kita tak balas. Itu orang panggil ihsan, maqam ihsan. Tapi kalau balas, itu adil. Namanya adil. Kalau kita tidak balas, padahal kita mampu, kita boleh nak balas, itu orang panggil ihsan. Sampai ke peringkat itulah. Jadi salah satu sifat yang boleh membawa orang kepada ihsan itu apa? Sabar. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kalau kita tengok sejarah sirah dia, bila dia menguasai Mekah kan, habis tak ada nusuk, habis lari dah. Hak mana-mana lari itu, lari pergi negeri kafir lah. Lepas tu Nabi takutlah berlakon, takut macam-macam hak buat nyaya dulu kepada orang Islam, takut Nabi nak buat keputusan lagu mana, tak tahu. Beripung semua. Nabi SAW pun cakap, idhabu la tathriba alaikumul yawm. Dia baca hak Nabi Yusuf baca. Lepas pada tu, idhabu fa antumut tulaqa. Nabi kata, kamu pergilah masing-masing, kamu bebas, aku tidak akan hukum. Cuma selepas ni kalau buat jenayah apa-apa juga apa-apa, kenalah. Dan kalau sebelum ni orang tu ada terlibat bunuh orang, itu adalah. Tetapi hak kesalahan dulu buat nyayah pada orang Islam macam-macam dulu tu, itu tak ada. Itu dimaafkan. Kalau hak lama dah kira perang bunuh mati, hak tu mati hak ni, hak tu tak ada, bunuh balas. Itu makna tulaqa. Pergilah, kamu semua bebas, aku maafkan. Walaupun Nabi itu bukan main kan. Itulah contohnya sabar tu. Kalau nak balas boleh, tapi dia tidak balas. Itu lagi patah lah. Jiwa orang-orang kafir itu lemah tengok Nabi. Lemah, dia pun tak suka juga. Tak suka juga. Bahkan orang lari-lari dah tu, ada baru-baru masuk Islam tu panggil balik. Tak apa, Nabi bagus, baik, dia maaf semua kita. Setengah-setengah tu takut. Macam Hubairah, salah seorangnya Hubairah, suami kepada siapa ni, Ummu Hani. Dia tak masuk Islam, lari celodang, pakai negeri kafir, pakai Rum, mana wilayah Rum lah, pergi sana. Demo tu nak bagi perlindungan kepada dia, panggil balik, tak mesti, takut. Apa-apa amal musuh-musuh dulu, mari Nabi maafkan. Nabi maafkan. Itu cara dia. Situlah orang kafir ni lemah dengan Nabi SAW. Itulah yang dibuatnya. Bila masuk Mekah tu dia apa? Tidak ada tumpah darah, tidak ada gapo, tak ada. Kecuali dalam peristiwa dekat baru berlaku tu ada bunuh orang. Misalnya Ibnu Khattal, Nabi suruh cari. Waktu dia mau kata dia duduk bergantung dekat kelambu Kaabah. Walaupun dia gantung dekat kelambu Kaabah, pegang dia, bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia bunuh orang. Sebab tu. Bukan sebab dia kafir semata-mata. Dah. Sebab dia bunuh orang. Baiklah. Mencabuli bulan yang dihormati itu, sebab apa disuruh pergi perang ni? Kalau nak kira ceroboh lah Mekah tu, sekiranya mereka melawan akan jadi tumpah darah, padahal itu tanah haram. Apa boleh tu? Sebabnya selama mana dah Mekah tu, tempat orang duduk buat ibadat haji dengan umrah tu dikuasai oleh puak-puak dia. Macam mana syiar syirik
beratus-ratus tahun duduk di situ, berada di situ, sedangkan itu tempat Nabi Ibrahim, pengasas kepada ajaran tauhid. Macam mana boleh ada? Itulah tu ya kata Allah SWT bagi kebenaran kepada Nabi untuk sementara, mencabuli bulan yang dihormati. Jadi pada bulan haram pula, tanah haram pula boleh. Ini ayatnya maknanya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat boleh. Sebab apa? Untuk nak mengambil alih kuasa tu. Dan apa yang berlaku tak ada tumpah darah banyak pun. Itu makna kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan hak lain-lain kalau nak takluk negeri ni, banyak berlaku tumpah darah. Ini tidak. Pada dasarnya begitu dengan cara ceroboh lah. Kalau lawan memang itu tumpah darah. Tetapi yang berlakunya tidak begitu. Tetapi dengan niat nak begitu, nak perang lah kalau melawan lah. Jadi mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Sebab dia buat gitu juga. Sebab itu dia jadi boleh tu. Sesuai dengan kaedah tadi. Kalau orang bertindak begitu terhadap kita, kita boleh balas. Sesuai dengan ayat sebelum pada ni. In aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi. Ayat sebelum pada ni. Walaupun di bulan haram, walaupun di tanah haram, boleh. Sebab apa? Untuk membersihkan. Kalau tidak, tak akan bersih lah. Kalau tak pergi lagu tu, kalau tak pergi dengan cara lagu tu, dengan cara diplomasi, tak boleh. Kalau pergi dengan cara gitu, akhirnya jatuh Mekah. Bila jatuh, bolehlah buat bersih. Lepas pada tu tak ada lah pencerobohan, tak ada. Ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Jadi bulan yang dihormati, apa ni? Ni apa ni? Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Ni kita nak baca ni. Bulan yang dihormati, tapi ringkas. Maksudnya mencabuli bulan yang dihormati. Asy-syahrul haram, kalau kita tengok zahir, bulan haram dengan bulan haram. Ringkas Quran. Lagu tu ya. Sebab itu dia kena belajar banyak kalah nak boleh faham benda-benda gini ni. Sebab tu dalam tafsir, misalnya dari sini kita buku dalam kurungan mencabuli bulan haram yang dihormati. Bulan haram tu maknanya bulan yang dihormati. Bapa mencabuli dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Kan sama tu. Tuhan kata boleh buat lagu tu tadi sebelum pada ni. Kalau orang buat bertindak zalim, menyiksa kamu, menghukum kamu, kamu boleh balas. Jadi ini pun balas lah. Cuba tengok kesesuaian ayat ni dengan ayat sebelum pada ni. Dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati 317. Bulan yang dihormati atau bulan haram itu ada 4 berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah. Jadi ada 4 bulan dalam setahun ni, setahun 12 bulan. Boleh dikatakan apa di budaya mana, tamadun mana pun terima lagu tu. Setahun ni 12 bulan. Cuma dalam Islam ni ada perkenalkan 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram ni lama dah, semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi. Duduk berterusan. Lepas tu mereka buat bid'ah, tukar-tukar. Sebab perang nak menang ni, nak menang ni sikit lagi, masuk pada bulan haram lah. Tak apalah, kita ganjak sikit. Tu ceritanya, enjak sikit. Sebab biar betul-betul negeri tu dikuasai oleh kita. Walaupun bulan haram ni dia tak cara. Itu antara benda-benda bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga berubah banyak. Termasuklah bulan haram ni, hak tidak bulan haram pun jadi bulan haram. Kemudian jadi bertukar-tukar. Sebab apa? Dia alih-alih begitulah untuk kepentingan mereka. Ni di sini disebut 4 bulan. Baca. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yakni yang dihormati. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi 4 bulan haram, yakni yang dihormati dan suci itu berdasarkan sunnah Nabi. Dalam Quran tak saya carilah, tak jumpa sebut tu bulan gapo. Tak 4 bulan ada sebut, tapi 4 bulan, bulan-bulan kamu. Sebab ada kata tak boleh pisah. Sunnah tak boleh. Mesti kena belajar. Nak melengkapkan hadis ni jadi detail, jadi jelas molek bila kita belajar hadis. Berdasarkan sunnah Nabi SAW ialah bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Inilah 4 bulan. Pada dasarnya berperang pada bulan-bulan itu diharamkan dan berdosa besar. Tapi apa dibenarkan? Sementara. Sebab itu dalam hadis disebut Allah benarkan, halalkan tanah haram itu sementara. Untuk membersihkan tanah haram itu daripada kekotoran, daripada segala penyelewengan. Itu saja. Dan orang kafir dulu semasa duduk nyanyi orang Islam, sampai orang Islam lari berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Madinah, di mana mereka nyanyi? Situlah. Jadi kalau ada mereka melawan, kita apa nama ni, seksa dia, kita bunuh dia katakanlah, itu sebagai balasan. Ini sesuai dengan ayat sebelum pada ni, sebagai balasan. Apa mereka perang dengan orang Islam ni, apa yang kita suruh, apa di Allah suruh perang mereka semua tu? Sebab mereka pun perang semua juga orang Islam. Jadi itu balas yang setimpal lah, yang serupa. Tidak kata balas lebih, sekadar tu. Ini maknanya serupa dapat ayat Quran sebelum ni dengan ni. Lepas tu Allah SWT berfirman, ini hak dasar asalnya, hukum tanah haram itu dan hukum bulan haram itu tak boleh buat gapo. Ini baca. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkanmu dari agamamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya. Baik, memanglah bulan-bulan suci dan benda-benda suci tidak boleh dicabuli. Tetapi itu sama sekali tidak berarti orang-orang Islam seharusnya berpangku tangan sahaja bila diserang dan diceroboh, semata-mata kerana takut melanggar kesuciannya. Serangan boleh dibalas dengan serangan, biarpun dalam bulan suci dan di tanah suci.
Jadi yang suruh pergi serang, pergi takluk Mekah tu apa sebab? Sebab jenayah-jenayah yang mereka lakukan itu lebih besar lagi daripada pencerobohan tu. Dan selama ni pun mereka duduk ceroboh, duduk cabuli kehormatan tanah haram, bulan haram dia tak kira. Ketika dia duduk buat nyaya kepada orang Islam. Orang nak menegakkan agama yang betul, nak mengamalkan agama yang betul, dia larang, dia halal. Itu lebih besar lagi. Jadi nak menghapuskan semua itu, nak menghilangkan semua halangan-halangan itu dibenarkan berperang. Tetapi kalau ada pilihan, tak boleh lah. Kalau tak ada pilihan dah macam ni, boleh. Boleh. Jadi tetap kena jagalah kesucian bulan-bulan itu dan tanah haram itu. Usahakan manusia, binatang pun tak boleh dibunuh. Binatang cuba tengok burung-burung kapal bebas terbang, jinak. Sebab apa? Binatang pun dia tahu juga. Orang tidak akan ceroboh dia. Orang tidak akan bunuh dia, orang tidak akan tangkap dia. Tangkaplah, kena bayar kafarah. Jadi bebaslah binatang apa pun boleh saja. Tak boleh buat apa. Itu ceritanya. Pasal apa? Sebab apa ni? Tanah haram. Itu kerana tanah haram. Kalau bulan haram, 2 kali ganda. 2 kali besarnya keharaman dia tu atau kehormatan dia tu. 2 kali. Jadi kalau lagi-lah kita kena memikirlah. Jadi sebab itulah dalam hadis dia ada sebut dibenarkan kepada dia untuk seketika untuk buat lagu ni. Lepas pada tu tak boleh kembali semula puasa. Dan bulan tu pun Nabi pun betul. Betul. Dia kata 4 bulan ni gini semua. Tak boleh ubah dah. Begitulah kita orang Islam bila-bila masa pun kalau nak perang, kalau nak apa kena fikir, kena tengok ni. Kalau pun tidak tanah haram pun kena tengok bulan haram ke tidak. Kalau bulan haram jangan. Kecuali kalau orang ceroboh kita, terpaksa kita bertindak, itu lain. Kalau kita nak start, nak mula, tak boleh. Kena jaga. Apalagi di tanah haram. Mana orang Islam dia tahu jaga maruah tu. Dia tahu jaga kehormatan ni, tempat kehormatan, masa, ada kehormatan. Jangan dicabuli, tak tutup pasar. Dia kalau kita buat di satu tempat tu dosa dia mungkin lebih. Sebagaimana pahala dia pun lebih kalau kita buat ketaatan di situ. Ada tempat-tempat yang begitu. Begitu juga bulan. Seperti bulan puasa. Itu berkait dengan masa. Berkait masa. Duduk mana-mana pun tak apa masa tu. Masa tu dapat pahala lebih. Maknanya kalau kita buat perkara yang tak molek pun boleh lebih jugalah. Itu benda yang kena ingat. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati, tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas. Bukan tanah haram, bukan bulan haram saja yang tak boleh. Banyak lagi kehormatan. Mencabuli kehormatan dia. Misalnya kita kata, itu ada balasan dia. Tidak kata tengok saja tak boleh nak buat apa. Tidak begitu. Kerana dalam Islam ni ada kehormatan. Kehormatan itu. Orang ni haram. Bila seseorang itu mengucap haram kepadanya darahnya, hartanya, kehormatannya, maruahnya, kehormatannya. Misalnya duduk fitnah dia, kata macam-macam, mencemarkan nama baik dia. Ada balasan. Mana kalau Islam kata supaya ni lah undang-undang kafir pun dia ada juga. Dia boleh samai malu lah orang kata. Itu kerana kehormatan itu. Benda tu betul lah tu. Sebab tu manusia boleh terima. Orang kafir pun terima. Kalau Islam kata boleh betul juga. Wal hurumatu qisas. Jadi kehormatan ni bukan tanah haram saja, bukan bulan haram saja, banyak lagi benda-benda lain. Jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Kehormatan perempuan dicabuli, paklis saja gitu. Ada hukum dia. Ada hukum dia. Itulah hukum zina ke apa tu. Lepas tu tuduh orang berzina. Itu mencabuli kehormatan orang molek-molek baik-baik, tak ada apa-apa. Pergi tuduh dia pula. Kena 80 sebatan. Itulah kisah tu. Itu
Itulah balasannya. Ada berlaku. Ada berlaku. Kita orang Islam minum arak, apa kena sebab? Kena hukum. Itu mencabuli kehormatan lah tu. Manusia ni terhormat. Akal dia tu ada nilai dia. Tiba-tiba kita hilangkan akal itu dengan cara minum arak. Ni kena ajar ni orang lagu ni. Tak reti. Jaga kehormatan diri. Itu sebab. Cuba kita perhati. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, ni sumpah pula, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepadamu, yang dilakukannya kepadamu. Jadi kamu boleh balaslah. Jadi hak Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, balas pergi di tanah haram tu, pergi cerobohlah kita kata, itu sebagai tindak balas. Mereka selama mana duduk buat gitu? Duduk halal orang nak pergi buat ibadat di Mekah, di tanah haram. Lepas tu dia duduk buat dengan cara dia yang tak betul tu, yang membawa kemurkaan Allah. Di mana boleh biarkan? Kalau biarkan, kalau tidak pergi dengan cara lagu tu, sampai ke bila nak jatuh? Takkan jatuh lah. Jadi kita boleh ceroboh. 318, bertindak balas terhadap pencerobohan dibenarkan dengan syarat ia seimbang dan sepadan dengan pencerobohan yang dilakukan, walaupun di bulan-bulan haram dan di tanah haram. Lihat juga sekali lagi firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-126 yang telah dikemukakan pada nota 316 sebelum ini, tengok semula situ. Jadi maknanya boleh. Jadi kalau orang melakukan apa-apa jenayah di tanah haram, di bulan haram, tak kena balas ke dia? Kena, serupa je. Sebagaimana dia melakukan jenayah di bulan lain, dia kena ada hukuman. Cumanya kalau pergi jauh-jauh lagi, misalnya masalah juruh, luka-luka, wal juruh qisas, adalah ayat yang lain kita sudah temu dah sebelum pada ni. Luka-luka pun selain daripada bunuh, kalau bunuh tu hukum balas bunuh. Mata, colek mata lah juga. Kerak telinga lah juga. Hatu dalam ayat wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain, dan seterusnya ayat tu. Wal juruh qisas, luka-luka pun ada balasan juga. Luka-luka dia tikal tembuhu, apa nak laku mana? Qisas ada balasannya. Apa nak laku mana? Sebab saya sudah sebut dah sebelum pada ni tu, pergi perbahasan fiqh pula lah, yang luah pula lah. Umpamanya Imam Abu Hanifah kata, kalau kita yakin tidak ada kesamaan, sebab ada mithli itu, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtu, mithli itu sama tu pun yakin kau sama. Katakanlah satu orang tu dia kocok, budak-muda patah gigi gigi dia kemah molek-molek lagi. Lepas tu nak hukum dia tu hukum dengan kocok saja. Kalau kocok dia, gigi dia konja ada. Bila-bila masa je nak cabut sendiri. Tak sama sakit tu. Tu ahli fiqh tu kata. Jadi sepatutnya hukuman dia tak boleh balas dalam bentuk kisah begitu. Ni keluasan apa di ulama Islam ni, ulama-ulama Islam ada pula fiqh pula. Pergi jauh. Sebab apa? Kalau lagu tu tidak ada juga. Ni sakit tu pasal dia kemah molek lagi. Hak jogacah dia tu tu ada. Jadi gigi dia tu bukan je. Jadi kalau bagi balas gocah juga, sikit tepus sikit je. Dia cabut dah. Dan dia tak ada sakit mana pun. Pandang ke mana? Nak sebenarnya ke dia? Nak adil. Adil ke begitu? Kawan tu sakit gitu mau. Dia tak ada sakit mana? Dia kata kena balas lagu lain. Iaitu dengan cara denda. Denda mungkin lebih berat lagi lah. Denda mungkin lebih berat lagi. Begitulah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di sini ialah orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Itulah yang disebutnya. Kemudian, dan belanjakanlah harta kekayaanmu
untuk agama Allah, yakni untuk menegakkan agama Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah. Dia itu bahasa Quran, dia reka, belanjakanlah. Belanja apa? Kita sebut. Sebab itu kita buat dalam kurungan tu, harta kekayaan. Tak kira lah, pitih ke, emas perak ke, padi berah ke, dan sebagainya, buah kurma, buah apa ke, boleh berlaku tu. Masuk dalam infak berlaku. Infak ni tidak mesti pitih saja. Harta kekayaan. Jadi harta kekayaan tu boleh pergi luas lah. Tanah ke, tanah ke diwakaf, boleh. Harta tetap ke, harta boleh dipindah ke, kereta ke, dan sebagainya. Untuk apa? Fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil. Jadi tidak belanja di jalan Allah, bersikap bakhil ni pada hakikatnya campakkan diri ke dalam kebinasaan. Begitu pula. Dan baikilah wa ahsinu. Itu salah satu terjemahannya. Mana baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatanmu. Comelah, gitu. Wa ahsinu, husn, daripada husn asal. Comelah, buat comel lah. Kenapa? Banyak benda lah kena buat comel. Kalau menanam pun biar comel. Jadi petani biar comel kita buat. Kalau berniaga tu biar comel. Kita berniaga. Kalau kita mengaji pun biar comel mengaji tu. Itu maksudnya. Ada hak kurang, baiki lagi. Suruh buat comel. Itu salah satu makna dia. Dalam kerja-kerja kita kena buat lebih baik, biar lebih baik, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Allah kena suka, Allah sayang, suka kepada orang-orang yang baiki amalan dia. Ikutlah dalam apa perkara pun, perkara macam mana pun, lagu tu lah. Baiklah. Dan belanjakanlah harta kekayaanmu untuk agama Allah, untuk agama Allah. Jadi untuk menegakkan agama Allah. Nah, begitu. 3 buah kosong. Yang diperintah Allah supaya dibelanjakan di jalannya, atau untuk menegakkan agamanya, ialah harta kekayaan. Itu Tuhan sebut. Sebab apa? Agama ni naik, dia berkait dengan harta benda juga, berkait dengan kekayaan juga. Sebab tu kita kena cari kekayaan. Sebab tu dalam Islam ni dia ada rukun apa? Zakat. Zakat tu kena kaya dulu. Kalau tak ada piti nak beri zakat ke mana? Yalah zakat fitrah lah. Tak sikit zakat fitrah tu. Hak banyak. Zakat harta. Hak kekayaan. Hak tu hak wajib. Hak wajib. Lepas tu selain daripada zakat, disuruh lagi. Atau untuk menegakkan agamanya ialah harta kekayaan. Di dalam ayat yang lain Allah telah menyebutnya dengan terang. Lihat sebagai contohnya firman Allah di bawah ini. Ini contoh ya, banyak lagi yang lain. Contoh saja. Baca saja. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha luas limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Jadi ini contohnya kalau kita belanja tu nak suruh faham nak bui nampak benda lagu mana kan. Bui sikit. Cuba tengok sebiji gandum, sebiji padi, daripada sebiji itu tumbuh 7 tangkai.
Dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandung 100 biji pula. Lepas tu setiap biji pula kalau buat pergi ke lain pula begitulah. Jangan kita ingat dia berhenti situ saja je. Dia pergi bercampur. Begitu Tuhan nak bagi nampak pahala kita tu berkembang. Itu setakat yang disebut. Lepas tu Allah SWT boleh melipat gandakan lagi. Sebab dia maha luas. Rezeki dia tu tak ada berkurang. Kalau dia nak punya orang boleh 4 kali ganda. Tu sekarang dia sebut tadi tu, awak nampak tu, setiap tangkai tu 100 biji. Awak tu nampak, tapi Tuhan boleh ganda-gandakan lagi. Sebab apa? Sebab dia maha luas. Maha luas tu maksudnya apa dia? Maha luas kekayaannya. Dia nak bagi tu tak ada, sakit dah kalau dia nak bagi kita. Dari segi nak bagi tu boleh sangat nak bagi. Tapi dia tahu, alim, dia maha tahu kita ikhlas cara mana begitu. Cuba tengok ayat tu. Ayat tu penyimpul sifat Allah dia bagi di hujung tu. Maknanya ini menarik perhatian kita kepada bila kita nak buat benda-benda gini, kena ingat Tuhan tahu, orang lain tak tahu pun. Jadi atas keikhlasan kita tu sejauh mana? Keikhlasan kita semakin tinggi, semakin banyaklah gandaan pahala daripada Allah SWT. Dan Allah boleh bagi itu mudah je kepada dia. Sebab apa? Sebab dia wasi', maha luas. Maha luas tu maknanya kekayaan dia, rezeki yang dia boleh bagi itu tak ada batasnya. Itu nak cerita. Dan benda ni kadang-kadang kita boleh tengok dalam dunia lagi. Dalam dunia banyaklah kau pelakunya. Kau murah, kau Tuhan beri rezeki banyak lagi. Hak tentu bolehnya, hak tentu nampak hak sebenarnya Tuhan nak bagi sebanyak mananya lepas kita mati baru nampak hak tentu. Lepas kita mati. Dan itulah yang kita kena percaya. Orang Islam kata percaya kepada hari kemudian, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada akhirat. Percaya kepada akhirat tu apa? Hak ni lah. Ni semua ni di akhirat akan nyata. Tuhan tak boleh nyata di dunia ni semua sekali. Tuhan tak boleh nyata. Itu kelebihan berbelanja di jalan Allah. Terutamanya untuk menegakkan Islam ni. Untuk menegakkan Islam. Berjual lah perang kapal semua tu. Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu. Campakkan dirimu. Demikianlah terjemahan bagi firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Padahal makna asal bagi aidikum ialah tangan-tanganmu. Wala tulqu bi aidikum, jangan campak tangan-tanganmu. Apa makna campak tangan-tangan? Kerana di dalam Al-Quran juga ada digunakan perkataan itu dengan arti dirimu. Aidikum dengan arti dirimu. Kita mana-mana kau ada di tempat lain. Inilah maksudnya. Inilah penting tafsir Quran dengan Quran ni. Yang kita kata di sini ni, jangan kamu campakkan dirimu. Tidak ke aidikum, mana tangan-tanganmu. Pak kita tahu mana? Tengok ayat lain. Ayat lain. Makna memang dia guna tangan-tangan itu dengan makna diri kamu. Hari ini orang panggil penggunaan secara majaz. Hak itulah yang kita duduk belajar ni. Seperti Darul Kausar dan mana-mana sekolah duduk belajar. Ni lah nak faham benda-benda gini lah. Itu dia. Kerana di dalam Al-Quran juga ada digunakan perkataan itu dengan arti dirimu. Mana? Lihat firman Allah berikut sebagai buktinya. Baca. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Bermaksud, dan apa sahaja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh dirimu sendiri, berupa perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosamu. Jadi di sini makna dirimu. Padahal dia guna fabima kasabat aidikum. Dengan sebab apa yang diusahakan oleh tangan-tanganmu. Maksudnya oleh diri kamu. Sebab tu dah mesti dengan tangan. Nak ajak kau orang sepak dengan tangan, dengan kaki lah. Siapa kawan tu sakit gitu mah. Dengan kaki, bukan dengan tangan. Kata kau orang mengupak orang dengan tangan, dah dengan mulut. Kata tu makna diri kamu lah. Diri kamu. Tapi apa yang sebut tangan? Sebab
Umumnya manusia kebanyakan kerja dia buat dia dengan tangan. Tu paling selesa kepada dia. Paling banyak dia buat dengan tangan. Itu sebab tu sebut tangan. Jadi sebab bahasa Quran ni kan dia bahasa tinggi, sastra dia tu tinggi, dia guna benda-benda gini. Sebab tu orang kena ngaji. Kalau tak ngaji dulu, orang panggil ilmu alat tu, masalah lah sini. Masalah. Cuba tengok. Lepas tu penggunaan seperti ini adalah mengikut kaedah majaz mursal. Di bawah bab menyebutkan bahagian tertentu daripada sesuatu, tetapi yang dimaksudkan ialah keseluruhannya. Sebut sesuatu, sebut sesuatu sebahagian sesuatu, tapi maksudnya semua sekali. Maksudnya semua sekali. Ni kalau kita belajar ilmu balaghah bahasa Arab, orang panggil majaz mursal. Ni menunjukkan dalam Quran ni ada guna majaz ni. Ni majaz mursal ada guna. Sebut sebahagian bagi sesuatu, tapi maksudnya semua sekali. Orang panggil itlaqil juz wa iradatil kull. Itlaqil juz wa iradatil kull. Kalau mana-mana ngaji balaghah tu dia faham selalu. Mudah selalu. Jadi hak ni pun sebut tangan maksudnya semua sekali. Diri orang tu. Sebut tangan tu sebahagian daripada diri dia kan. Begitu. Supaya sebut warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Adakah orang rokok saja? Maknanya semayalah kamu bersama orang yang semaya. Apa sebut rokok? Sebab rokok tu salah satu rukun yang terpenting. Tu. Nak menarik perhatian, rokok ni benda besar ni. Saya kalau disebut suku, berasingan sebut. Itu sebut sebahagian, maksudnya semua sekali. Banyaklah. Dalam Quran guna lagu tu, dalam hadis pun guna lagu tu. Orang kita pun guna lagu tu juga. Baiklah. Mana dah? Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil. Jangan campakkan dirimu dan baikilah. Jangan campakkan dirimu. Hak ni besar. Ayat ni maknanya besar. Wah, satu kaedah yang kita boleh buat panduan sepanjang hayat kita. Macam-macam bidang. Jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan makan racun. Tu kan mudah. Jangan buat sesuatu yang membahayakan dirimu, mengancam nyawamu, membawa kamu ke dalam kebinasaan. Jangan bunuh diri. Yang berlaku tu. Itu mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Tuhan larang. Bila larang maknanya haram, dosa. Dosa sedara mana? Dosa besar. Sebab apa? Tengok adil lah. Adil aja. Kalau bunuh diri, sekarang ni bimbang juga kita. Apa ya? Jadi ada banyak kedengaran bunuh diri situ, terjun situ, terjun sini. Kita orang beriman ni kena beringat sikit. Mengenai ada ayat dah. Kalau kita bunuh diri dengan cara lagu mana? Besok di akhirat besok tu buat lagu tu. Lemah orang tengok. Terikai dengan pisau. Kalau tikai lah, tikai. Atau tembok sini. Mati. Tak apa tu hidup pula. Sama berpanjangnya. Kena beringat sikit. Jangan duduk kata selesai dengan dia. Tidak selesai kita dia orang beriman ni kena. Bukan hidup sini saja. Jangan kita ingat habis tamat riwayat habis. Betul sekali ada. Kita bukan ayat, bukan itik, bukan binatang, manusia. Manusia. Jadi kena ingat itu ancaman tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Masuklah kau. Ikutlah apa-apa kalau menjadi binasa kita, mengancam nyawa kita, mendedahkan kita kepada penyakit, tak boleh. Dah tahu dah. Orang sampai dulu tak tahu. Orang sampai dulu dia tahu dah. Makan banyak-banyak nasi, gula tu, biar mani-mani tu. Tapi tu pada pasal boleh kelih. Hanya kerak kaki dah, takut dah. Tak seri gula dulu lagi, tak payah. Jadi hal tu pun tahlukah juga tu. Jangan campur, jangan. Dah tahu dah, janganlah.
Kena cari, kena usaha lah. Jangan jadi gitu. Sebab apa? Kena tanya lah. Tanya orang-orang yang ahli lah. Lagu mana kita nak buat? Isap rokok. Doktor kata dah. Bunuh diri. Secara beransur-ansur. Tidak sekaligus. Tapi bunuh diri. Bunuh diri tak boleh lah. Ni dalam bentuk ni. Lepas tu dalam ayat yang wala taqtulu anfusakum. Tu lagi jelas. Jangan bunuh diri kamu. Lagi jelas tu. Kalau ni, jangan campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jelasnya bunuh diri lah. Ikutlah dengan cara makan racun ke gapo ke, tak boleh ikut mana-mana pun tak boleh. Sebab itulah dalam dunia ni paling kurang bunuh diri orang Islam. Dia jahil lagu mana, dia susah lagu mana, dia teruk lagu mana, dah. Tapi kalau orang Islam sendiri pun ada dah berlaku lagu tu, membimbangkan juga, tak ada tak kena tu. Ke mana-mana tu ada tak kena tu. Tak kena lagu mana, tak kena pendidikan ke, keluarga tu tidak mendapat pendidikan agama yang molek ke, ataupun mengaji, tak mengaji mana ke, ada lah tu tak kena tu. Sepatutnya kalau orang Islam tidak begitu. Sebab apa? Ni Tuhan kata ni, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Luar tu makna dia tu boleh pergi belakang. Mana-mana membawa kepada kebinasaan, kecelakaan, tak boleh. Jangan campur. Jangan bawa kereta derah sangat. Kalau derah, boleh jadi kita tak terkawal keadaan tu. Tak boleh. Tak boleh. Dengan sendiri. Mari selalu ikut gapo-gapo. Mari selalu. Naik apa? Dia kata naik motorbike ke kapal tak pakam. Gapo dia ni? Jaket keselamatan. Kalau jaket keselamatan tu jatuh tak pandai benar, dia terapung gitu. Kalau tidak lah pakai lemas itu. Itu pun masuk juga. Jadi pengusaha-pengusaha bot tu, berniaga tu lah, bawa orang pergi jalan, dia kena sediakan hal tu. Kalau tidak bermakna macam bunuh orang. Kita sendiri pun naik juga. Teringat saya semasa demo ajak saya pergi ke Oman gitu. Padahal nak tunjuk lah, dan nak tunjuk apa ni, ikan lomba-lomba duduk apa ni, terbang dalam laut tu, buat pergi, teruk cara, tak ada langsung pakai. Tu untuk pelancong-pelancong dah tu, tak ada langsung beri baju ni. Keselamatan kau kita fikir berat lagu ni lah. Nak tengoknya ikan lomba-lomba lepak tu je ambil gambar dah. Pergi tengah laut tu. Tidak ke bahaya tu kalau nak kira. Tapi memang gitu berlaku. Kira-kira maju dah tu. Tapi gitu tak kenal lah tu. Jadi kalau kita ada perusahaan lah, kita kata perniagaan dalam bentuk kena ambil kira. Sebab apa? Ni ayat ni kena pakai lah ni. Tu larang tu. Mana larang tu maknanya haram lah, tak boleh lah. Kalau berlaku je mati juga sajalah, kita kata nak mati tu seperti suruh pergi dah. Lepas tu tak pakai pula. Kalau pakai juga tergelai juga tu sajalah. Nak mana usaha dah, ikhtiar dah, kita kata. Luah boleh begini, luah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ta'uddah. Kereta nak pecah tayar tu pergi jalan jauh, pak lupa, pak jauh, dah. Derah pula tu bawa, dah. Itu tahu dah kan. Ceklah molek dulu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Situ juga masuk. Ikutlah kamu-kamu. Luah perginya. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatanmu. Ni 3-2-2. Perkataan wa ahsinu boleh juga diterjemahkan dengan sebab gini, takut kata gini saja terjemah. Tidak, kalau begini boleh juga. Boleh juga. Sebab itu saya cuba buat, kalau gini pun tidak salah juga, boleh juga. Ambil mana-mana satu lah. Boleh juga diterjemahkan dengan dan berbuat baiklah kamu. Buat baiklah. Buat baiklah dalam kehidupan kita ni dengan orang. Buat baiklah dalam kehidupan kita ni dengan kapo-kapo pun Tuhan suruh buat baik. Kalau nak pera ikan, nak pera burung, nak pera kapo, buat baiklah.
Jangan buat nyanyi. Biar ada ihsan lah. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah SWT menentukan, mewajibkan kena ada ihsan pada segala perkara. Bila kamu bunuh, idza qataltum fa ahsinu. Fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dzibha. Bila kamu sembelihlah dengan baik. Dengan baik jalan kamu ikut cara dia betul lah. Jangan pisah tumpuk. Kalau sembelih nak bunuh orang, bunuh biar cara betul hak Nabi ajar lagu mana. Hak Nabi ajar lagu mana. Buat lagu betul lah. Buat baik. Buat baik dengan orang, jangan buat jahat. Itu buat baik. Maksudnya ialah berbuat baiklah kamu kepada manusia dengan membelanjakan sesuatu untuk mereka, menunaikan hajat mereka dan mengucapkan ucapan-ucapan yang menyenangkan mereka. Jika terjemahan ini dipakai, kalau kita pakai gini, maka terjemahan ayat seterusnya ialah kerana Allah sukakan orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Kalau pakai supaya di atas tu, hujung dia kena ikut supaya di atas. Gitu caranya. Boleh kedua. Tapi kalau kita pakai lagu ni, hujung dia kena gini. Kalau kita pakai seperti di atas tu, hujung dia gitu. Sebab ahsana yuhsinu ihsanan, bahasa Arab ni dia luah maknanya. Hak tu boleh, hak tu boleh. Tidak salah. Dan baikilah. Tadi mana ahsinu, mana baikilah. Ahsin, baikilah. Kita mengaji, ngaji tak sedap. Baikilah. Baikilah. Kita baca salah banyak tak betul. Baikilah. Baikilah. Kita buat kerja kapal-kapal tak comel. Buat comel. Itu maknanya kalau datang tu baikilah. Kalau ada semangat baiki diri ni, baiki usaha kita, baiki kerja kita, baiki semua, dia akan jadi sempurna. Umat Islam ni akan lahir sebagai masyarakat yang sempurna, yang comel, molek. Sebab apa buat gapo-gapo kemah. Sebab apa dia baiki semua? Tidak kata pada sekat tu. Ada dia kembang semua, maju semua. Itu maksud baikilah. Negara hak susah, baikilah. Baikilah biar jadi molek. Biar jadi aman. Negara yang tidak tentera, tidak aman, baikilah. Barulah jadi aman. Kena baiki. Sistem polis, sistem tentera, sistem baikilah. Sebab apa? Sebab Tuhan suka, Tuhan sayang kepada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Bukan amalan akhirat saja, bukan amalan ibadat saja, seluruh kehidupan kita. Itu maksudnya. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Jadi hak ni Nabi tu kan pergi serai Mekah kan? Serai Mekah suruh perang tu. Sebab apa? Nak ambil Mekah tu lah. Sebab apa? Sebab dia boleh buat haji dengan sempurna lah. Itulah hak Nabi Ibrahim ajarnya. Boleh buat umrah. Dan selama ni orang Islam tak boleh buat apa? Tak boleh buat hal ni. Sedangkan situ tempat ibadat, pusat ibadat. Lagu mana terhalau orang nak buat ibadat? Tak kena lah tu, nyaya lah lagu tu. Jadi sebab tu yang nak ambil sangat Mekah tu. Tahun yang ke-8 jatuh, itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Sehingga sekarang ni kita boleh nak itmamkan haji, nak sempurnakan haji kita, nak buat umrah kita. Sebab apa? Sebab tak ada gangguan, tak ada halangan. Nak pergi ke sana tu ada pitih je. Ada pitih je. Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang ada kemampuan pergi, boleh pergi. Tak ada kemampuan tak sah. Tak sah pergi lagi, tak apa lagi. Gitu. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Maksudnya ibadat haji dan umrah. Ni mana ni orang? Mekah tu lah, tanah haram tu lah, kawasan tu lah. Sebab itu nak sangat kita mereta sendiri tu, kita yang berkuasa. Di situ bukan orang kafir berkuasa. Kalau orang kafir berkuasa nak ayat. Sekarang Nabi tu pun tak boleh masuk. Usaha kita. Jadi kena fikirlah. Sepatutnya Mekah tu kena orang betul-betul molek jaga. Barulah kita senang. Ni kalau Mekah tu sendiri dulu buat segala bid'ah zaman dulu. Zaman dulu duduk buat bid'ah, pergi duduk sembah kubur, pergi duduk puja kubur, duduk gitu. Di Mekah tu, kawasan Mekah dalam tanah haram. Selepas Islam tu.
Muncullah mari pok-pok Wahabi ni. Kalau dia enggak marah ke Wahabi pula. Wahabi lah yang membersihkan semua tu. Nak tahu tak? Sebelum pada tu pok pecah sama Islam ni. Tapan ni mazhab Syafi'i. Kan Kaabah tu kan, empat segi tu. Tapan ni Hanafi. Tapan ni iman masing-masing. Hanafi pak kalau duduk alik ni susah kan nak pergi. Nak mari alik ni jauh kan mai. Siapa dia suruh lagu tu? Itulah sebab tu buat perubahan tu. Nak suruh kau molek. Pak kau molek ke kita tengok ni. Memang kau molek pun saya tu iman. Tak cara masyarakat pergi ikut tu iman tu. Itulah betulnya. Pasal nama ni. Lama ni, dulu. Patut kena jajah habis negara Islam buat benda kerja tak betul. Banyak penyelewengan tu. Kalau dulu sampai Nabi dulu kita bermasalah dengan kafir Quraisy. Ni tak sama Islam. Itu buat benda mengganggu lagu tu di tanah haram. Tak patut kau disucikan. Itulah kerja Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab buat tu lah nak bersih tu. Tiba-tiba nya marah pula kau sama kita ni. Tak ada ke Yahudi marah. Marah pula tu. Lebih pada marah ke Yahudi. Dah, pelik juga kita. Lemah juga. Ni buat ke boleh ke syaitan pokok kita. Dia balas sama sendiri. Cuba tengok kat kerja dia buat tu molek alah ke molek ke alah ke tidak molek. Dah alah ke molek apa yang dia sibuknya. Cuba tahu baca sejarah tu nak tahu. Lagu mana tanah haram. Lepas Nabi dah tu. Lepas Nabi. Sebab tu perlu kepada orang-orang lagu ni. Dia betul-betul bersihkan, dia berjaya. Dah semua orang akui. Semua orang akui. Kecuali ada tak faham sejarah tu lah. Tutup mata tu nak mana. Mudah-mudahan Tuhan bukalah mata hati dia juga. Balas sama sendiri musuh sama Islam ni apa cerita. Benci tu benci lebih pada Yahudi. Lemah juga kita tu. Begitu lemah. Pada harga apa kat dia buat. Apa baca tu. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah. Ibadat haji dan umrah adalah dua ibadat yang sama saja. Segala amalannya sama. Apa yang berbeza hanyalah tiada wukuf di Arafah dalam umrah. Hak tu je. Hak lain sa'i ke, tawaf ke, apa ke serupa. Sama. Itu bezanya. Ni sikit ni ayat ni sikit. Kalau kita pergi ke hadis luah. Pergi ke fiqh pula luah lagi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Cuba kita perhati. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah, dengan ikhlas kerana Allah. Lagu mana nak sempurna? Lagu mana? Imam Syafi'i kata kalau nak sempurna haji dan umrah ni buat haji ifrad lah kata dia. Pula haji ifrad tu baru sempurna. Sebab apa? Suku-suku. Trik ni kita pergi buat haji saja. Belanja suku. Susah suku. Trik lain pula kita pergi buat umrah saja. Itu orang panggil haji ifrad. Buat haji saja. Dengan niat haji saja, kan? Banyak kali pergi. Buat umrah, pergi suku pula. Kalau kita buat haji tamattu, sekali pergi. Belanja pun tak ada banyak. Tak ada penat. Lepas tu dua sekali. Sedangkan haji namanya lain, umrah namanya lain, walaupun sama nampak perbuatan tu. Seperti kita kata tadi, cuma tak ada wukuf saja. Tetapi kalau nak sebut, Imam Syafi'i kata buat suku-suku. Haji ifrad apa panggil. Hak nu pula kata masing-masing kata lah kan. Dia kata sempurnakanlah haji dan umrah tu sempurna lagu mana? Ikut Nabi buat lagu mana? Nabi buat lagu mana? Tentu dah Nabi tidak buat haji ifrad. Sebab dia kurban binatang, dia bawa kurban binatang itu. Hak Nabi buat. Hak Nabi suruh. Imam Ahmad kata Nabi suruh sahabat-sahabat dia mula-mula tu dengan niat nak pergi haji. Sampai tengah jalan Nabi suruh batal kau, tukar buat umrah dulu. Jadilah haji tamattu. Hak Nabi suruh tu tentulah lebih molek, kata dia. Daripada mula-mula turun di Madinah tu dengan niat nak pergi buat haji asalnya. Tiba-tiba suruh fasah haji kepada umrah. Tukar.
Apa tujuan? Bila pergi Mekah, buat dia selesai, buat umrah tu selesai tu buka ihram. Bolehlah kita buat apa yang kita nak. Tak boleh. Nak kerak kuku pun boleh. Tak nak kena kafarah gapo-gapo. Nak gapo-gapo pun boleh berlaku. Nak duduk sekali, tidur sekali dengan isteri pun boleh. Jadi tak lama kata kita duduk dalam kesusahan tu, kena jaga ihram kita. Ini menunjukkan kata dia Nabi nak mudah untuk kita. Kalau kita buat lama tu, lama lah. Siapa masa haji tu baru tu duduk dalam keadaan ihram sama. Nak duduk dekat dengan bini pun susah. Takut-takut berlaku benda-benda hak tak boleh. Nak begitu gini tak boleh. Banyak perkara tak boleh. Dia kata tu lah, kan Nabi suruh buat lagu tu. Orang lain kata lagu lain pula, tu masalah tu, kita kena pergi tempat dia lah. Jadi ke mana-mana pun mereka kata sempurna lah tu. Sempurna dia kata buat suku-suku. Dia kata dah buat sekali gitu. Boleh sempurna. Kalau kita ikut hak Nabi royak, hak Nabi suruh, boleh sempurna juga. Sekali gitu kita boleh buat umrah selalu, boleh buat haji selalu. Bayangkan kalau orang jauh, bukan semua orang ada piti banyak. Nak pergi pula. Sekali gitulah peluangnya. Itu di situ ada kemudahan. Jadi masing-masing bagi alasan lah ke mana-mana pun. Tapi hendaknya kepada dia sempurna haji dan umrah itu. Jadi Tuhan suruh sempurnakan ibadat haji dan umrah. Seperti dia suruh sempurnakan ibadat-ibadat lain. Begitu juga dengan haji dan umrah. Dengan ikhlas kerana Allah. Jadi waktu dia pegang tu, situ. Niat tu biar molek. Jangan niat nak suruh orang panggil tu haji ya. Jangan niat nak suruh kata dia 10 kali lagi kaya dia. Jangan lagu tu. Tak ada lah kerana Allah ni sebut selalu lillah. Inilah makna ibadat-ibadat dia kena ada lillahi ta'ala. Sebab itulah kalau dia sebutkan niat dia lagu mana, dia sebut lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sama-sama ibadat apa pun lillahi ta'ala. Di sinilah. Kalau dalam Quran ni di sini wa atimul hajja wal umrata lillah, kerana Allah. Maksudnya biar ikhlas kerana Allah. Jika kamu terhalang dari menyempurnakannya oleh musuh dan sebagainya ketika kamu sudah berihram, fa in uhsirtum, orang panggil ihsar. Kalau dalam kitab-kitab hadis tu dia ada bab ihsar. Dalam Quran ni tak ada bab gitu. Sininya ada. Hukum ihsar ni duduk sini. Sebanyak-banyak haji tu orang duduk buat gitu gini, kan ada semua jawapan. Kalau gini lagu mana? Gini. Kalau ni je ayat dia dalam Quran. Cuba tengok. Seringkas itu benda ibadah macam-macam mazhab tu ada. Bab suku, bab haji, bab umrah tu. Perbincangan dalam kitab-kitab berjilid-jilid. Ni je asas dia dalam Quran. Fa in uhsirtum, itu bab ihsar orang panggil. Ihsar ni kerana apa? Kerana musuh, kerana sakit dan sebagainya, macam-macam. Kerana tidak boleh sampai ke sana pada waktu dia, kerana kenderaan ada apa rosak misalnya, kerana tergendala kapal misalnya daripada sampai sehingga lepas tak ada waktu. Itu ihsar orang panggil. Bab ihsar. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu terhalang dari menyempurnakannya oleh musuh dan sebagainya kerana kamu sudah berihram, maka wajiblah kamu bertahallul dengan menyembelih mana-mana binatang kurban yang mudah didapati. Seperti Nabi kan pada tahun ke-7 tadi, tahun ke-6 tadi royak dah tadi, nak pergi buat umrah. Bukan nak buat haji, nak pergi buat umrah. Dia halang. Orang kafir Quraisy tak bui. Sebab mereka berkuasa, menguasai Mekah pada masa itu. Tak pagi tu orang panggil ihsar lah tu. Ihsar kerana musuh. Bukan kita sakit, bukan tergendala apa, kita boleh kalau tidak ada halangan boleh pergi. Tetapi musuh menghalang kita. Lepas tu nak buat lagu mana? Nabi pun pakai dah berhenti sekat tu, tak sembelih. Hak mana-mana ada binatang kurban yang dibawa bersama, sembelih situ. Sembelih situ. Lepas tu buka ihram, balik ya. Balik. Lepas tu kira-kira umratul qadha.
tahun depan dah pula sebagai ganti. Pergi pula tahun depan. Pergi tu muka dia mau benar dah, boleh pergilah. Boleh pergi ke sana. Itu cerita. Maka wajiblah kamu bertahallul. Tahallul tu makna buka ihram. Tahallul tu makna buka ihram. Asalnya pakai ihram, pecah ihram. Lepas tu bolehlah kamu tak boleh semasa kita pakai ihram tu boleh berlaku. Nak pakai air wangi, nak pakai baju berjahit, nak pakai gapo boleh berlaku. Itu makna tahallul. Menyembelih binatang-binatang kurban yang mudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepalamu untuk bertahallul sebelum binatang kurban itu sampai dan disembelih di tempatnya, mana di tempat penyembelihannya di tanah haram. Kalau boleh sampailah binatang tu sampai ke sana. Sampai dah, kalau dah ni mudahlah, telefon je lah. Sampai dah, sembelih dah, boleh tahallul. Nah, kita hak terhalal ni kalau binatang tu ada di sana. Tapi kalau tak boleh, ni cerita di hak zaman Nabi dulu, bawa tu tak boleh pergi pun, tak boleh nak hantar pun, tak benar. Jadi sebelah situ, itu hukumnya, sebelah situ selesai dah. Tuhan kira lah amal ibadat kita tu setakat tu, Tuhan kira dia tahu niat kita nak buat dengan sempurna, nak pergi ke sana, tapi dia tak boleh pergi. Jadi ada kalanya sebab halangan oleh musuh, ada kalanya sebab halangan lain. Halangan kerana sakit, sakit berat tak boleh pergi. Ataupun kapal tu jangan mesti giat ke lain. Tu halangan. 324, jika ia dapat disampaikan ke sana. Kalau dapat sampai ke sana binatang kurban tu kita bawa tu. Kerana Allah berfirman, ni baca. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Bermaksud kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang ternakan itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Kemudian waktu menyembelihnya ialah ketika ia sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya itu. Situ makna tempat dia tu di sana. Kalau tak boleh sampai, setakat mana hak kita sampai, setakat tu je lah. Apa? Dalam keadaan ia tidak dapat disampaikan ke sana pula, disembelih saja pada tempat seseorang itu terhalang dan tertahan untuk meneruskan perjalanannya ke Mekah. Kerana Allah berfirman, cuba tengok, semua ada jawapan dia. Kalau tak boleh, buat gini. Sebab apa? Sebab gini. Baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bermaksud Allah tidak memikulkan tanggungjawab kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Setakat tu je kita mampu. Nak sampai ke sana tak boleh. Ayat tu juga guna. Pas mula tafsir ayat tu juga. Mana ayat ni boleh guna luar. Tidak kata kita tak sempurna dah lah, Tuhan tak terima dah lah ibadat kita, moga tak ada sudah. Dah. Tuhan setakat tu je kemampuan kita boleh buat. Tidaklah pula dia suruh kalau orang sekap bunuh dia, perang dengan dia, lawan dengan dia. Tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia bercukur, sebab tak boleh bercukur lagi. Tak boleh bercukur lagi kalau selagi tidak itu sembelih binatang apa tu, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan berpuasa. Ni kes lain pula. Kalau ada sakit lah, tak boleh nak pergi, terhalang, lepas tu terdapat gangguan di kepala, yang ada kutu banyak pula atas kepala tu, mari mana kutu, ya tak? Jadi tak boleh lah, tak selesa lah lagi, nak cukup. Boleh juga, sebab agama Islam ni tak ada siapa menyusahkan sangat. Dia tak ada dalam ibadat Islam ni siapa menyusah, tak ada gitu. Dia akan ada selalu kelonggaran. Ini dah contohnya. Dia boleh bersyukur, maka hendaklah ia membayar fidyah. Semuanya kena bayar fidyah lah, dengan berpuasa. Bagi pilihan pula situ, berpuasa atau bersedekah atau berkorban, boleh juga. Jadi 3 pilihan di sini. Apabila telah aman, maka sesiapa yang ingin menikmati kemudahan mengerjakan umrah bersama haji,
Bolehlah ia melakukannya dan wajiblah ia menyembelih mana-mana binatang kurban yang mudah didapati. Lepas pada tu kalau aman, boleh kita nak pergi. Boleh. Nak buat haji tamattu pun boleh ni. Apa ni? Kemudahan mengerjakan umrah bersama haji. Apa dia orang panggil? Haji tamattu atau haji qiran. Kalau dua macam haji tu, dia kena kurban binatang. Kena kurban binatang. Kalau buat haji ifrad tak. Sebab tu Imam Syafi'i kata buat haji ifrad tu sempurna. Sebab apa? Tak perlu ditampung dengan kurban binatang. Orang kita panggil bayar dah. Tak payah bayar dah. Bayar dah tu kurban binatang lah maksudnya. Tak perlu. Sebab tu dia kata sempurna. Ni kena tampung dengan sembelih tu. Buat pasal apa? Pasal kita dapat kemudahan. Kemudahan ke mana? Sekali pergi ya boleh buat kedua-dua tu. Tak payah belanja lain suku pula. Sama ada haji tamattu atau haji qiran. Tapi kedua-dua tu dibenarkan oleh Allah juga. Ini ayat ni kata boleh. Sesiapa yang ingin menikmati kemudahan mengerjakan umrah bersama haji boleh. Ini bukti bahawa boleh haji tamattu tu. Bukan sekadar Nabi ajar sahabat dia buat tu saja tu. Boleh juga. Ni dalil asas dia, nombor satu sekali dalam Quran. Mana sini ni masuk dari sini ni haji tamattu dan juga haji qiran. Haji qiran tu buat niat labbaika hajjatan wa umrah. Labbaika masa nak pakai ihram tu pakai tu labbaika hajjatan wa umrah. Labbaik nak buat haji ni dan nak buat umrah sekali. Dia bercampur dua tu, tidak buat satu-satu dulu, sekali lah ni. Itu qiran. Kalau buat suku-suku tapi perjalanan yang sama, itu orang panggil tamattu. Bolehlah ia melakukannya dan wajiblah ia menyembelih mana-mana binatang kurban yang mudah didapati. Tapi kena beginilah. Kena beginilah. Lepas tu dia orang ni kata kalau nak faham mazhab tu panjanglah, pula kita tidak nak faham tu, cuma sepintas lalu saja. Sebab orang-orang Syafi'i kata tengok sempurna ibadat kalau kita buat haji ifrad. Sebab tak perlu sembelih dah binatang. Itu tanda sempurna. Dan dia kata apa je? Dan Nabi suruh tak sempurna lah ke mana? Sempurna lah. Kita sembelih pula. Beri makan kau orang miskin. Tak sempurna. Kalau sempurna, dia mau tak beri makan kau orang miskin, kita beri makan kau orang miskin pula. Dia bagi gotu pula. Masing-masing lah. Waktu tu kalau belajar hadis boleh bincang panjang lah situ tu. Sebab dia pergi kepada mazhab orang ni kata begini, orang ni kata begini. Tapi asasnya ada di dalam Quran. Inilah asasnya. Imam Syafi'i bukan haji ifrad itu lebih mulia wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dia sebut suku-suku. Sempurnakanlah di permulaan ayat. Orang lain pakai hak tengah. Hak tengah. Boleh. Sama ada haji tamattu dan haji qiran. Nabi SAW sudah ajar dah cara dia lagu mana. Baiklah. Sesiapa di antara kamu sakit, ini 325. Perkataan ilah pada firman Allah ilal haji dipakai dengan arti ma'a, seperti pada firman Allah berikut. Jadi ini kita kena tengok sini kena tengok ayat ni. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Sesiapa yang ingin menikmati ibadat umrah ilal haji, bersama haji. Ilah tu dengan makna ma'a. Ni ilah. Ilah ni nampak kan ni? Ni kelebihan harga ni. Kelebihan harga ni cuba tengok. Boleh nampak saya buat hitam ni, buat gelap tu. Ilah ni dengan makna ma'a. Jadi sesiapa yang hendak menikmati melakukan umrah bersama haji, apa makna? Mana dia nak buat umrah sekali dengan haji. Dua tu boleh pergi. Sama ada haji qiran ataupun haji tamattu. Lagu ni. Famastaisara minal hadi. Pak dia kenanya kena apa dia? Kena inilah bayar dam, orang kata. Kena kurbankan binatang hak termudah kepada dia. Hak termudah kepada dia. Jangan cari hak payah-payah. Hak termudah saja. Ni nak ayatnya ke sini. Baik.
Di perkataan ila pada firman Allah, ilal haji dipakai dengan arti ma'a, seperti pada firman Allah berikut. Sebab kalau kita kata sesiapa yang menikmati, hendak menikmati ibadat umrah kepada haji, apa makna kepada haji? Bersama haji. Itulah yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji tamattu dan qiran. Baik. Kita ni takut pandai-pandai kata ilah dengan makna ma'a pula ni. Ada kau dalam Quran tempat lain guna ni. Kita nak guna di satu tempat ilah, kita kata dengan makna ma'a bersama. Ada kau contoh lain dalam Quran Tuhan guna gitu? Ada. Ni lah orang panggil. Nampak ke tidak tu? Lama dah ni dia belajar tafsir dengan Quran ni, cara tafsir Quran dengan Quran itu lagu mana. Sehingga perkataan kalau digunakan dengan makna ni ada di tempat lain. Ada di tempat lain. Jadi tidak kata ngada-ngada. Ada. Ni baca apa ni? Uzaifah baca. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Kerana bergaris dah, tengok teruskan. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Cuba tengok ni, bergaris ni. Terutamanya bersama ni. Bersama ni tadi mau kepada mana? Ilah. Jadi maknanya wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum. Ma'a situ. Inilah buktinya. Ini bukti. Makna di tempat lain ada Tuhan guna ilah ni dengan makna ma'a. Contohnya di sini. Bukan janganlah kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Apa makna? Tak faham tu kalau lagu tu. Tak apalah. Jadi ni di sini. Bolehlah ia melakukannya dan wajiblah ia menyembelih mana-mana binatang kurban yang mudah didapati. 3, 2, 6. Maksudnya ialah sesiapa yang mengerjakan haji tamattu atau ia mengerjakan haji qiran, maka wajiblah ia membayar dam. Ni orang kita panggil bayar dam. Bui piti lah, suruh orang beli. Apa bayar tu? Bui piti kau orang, suruh dia cari binatang untuk dikurbankan, disembelihkan. Lepas tu daging-daging dia tu bagilah kepada orang miskin. Maka wajiblah ia membayar dam atau mengorbankan binatang. Itu maksudnya. Tak mesti bayar, kalau kita ada sendiri sembelih lah. Atau mengorbankan binatang kurban yang mudah didapati. Jadi apa? Berupa kambing, biri-biri, atau 1/7 bahagian pada seekor lembu atau unta. 1/7. Supaya orang kurban itulah, raya kurban itulah kita apa ni kata kongsi. Kongsi. Pada seekor lembu atau unta pada bila 10 hari bulan Zulhijjah. Aku dah kurban tu bila? Sebelah tu bila? Situ, pada hari itu. Itulah yang dimaksudkan dengan binatang kurban yang mudah didapati. Itu hak mudahnya. Tuhan buat tu tak banyak, tak tahu dari mana. Ada saja. Boleh saja orang buat. Boleh saja orang buat. Itu bukan yang ajaib juga, pelik juga. Sebagaimana air Zam-Zam tu. So kelilingnya kata bukan sebatu dua, tak ada air seluruh negeri itu. Beberapa negeri itu tak ada air, kering kontan. Tiba-tiba air tak habis-habis itu air Zam-Zam. Itu air. Ni binatang ni yang banyak tu. Tak habis-habis. Ada saja. Ada saja. Cuma Tuhan rayak selalu. Sebab benda ni mungkin dia putus. Ada ketika putus. Kalau putus tak ada nak kan? Ada selalu. Hukum dia. Cuba tengok dalam ayat yang ringkas saja. Segala hukum haji itu sudah masuk dalam ni. Tu orang lemah tu orang bagi mukjizat Quran tu. Itulah yang dimaksudkan dengan binatang kurban yang mudah didapati. Jika binatang kurban itu tidak didapati atau ia tidak mampu membayarnya,
maka ia dikehendaki berpuasa selama 10 hari. Itu mudah. Ada pilihan selalu. Sebab tu kata ibadat dalam agama Islam ni tak ada membebankan, tak ada siapa tak boleh, tak mampu. Ada. Kalau tak mampu ni ada lagi pilihan lain. Selama 10 hari, 3 hari pada musim haji itu, iaitu pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ni, tasyrik itu mana hari orang mengeringkan daging. Itu makna tasyrik asalnya. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Puasa lah pada ketika itu. Hari yang ke 10 tu tak boleh puasa. Itu bukan hari raya, mana boleh puasa. Dan 7 hari lagi setelah kembali pulang ke tanah airnya atau ke tempat tinggalnya, bila balik 7 hari lagi puasalah di sana. Kita orang Malaysia balik Malaysia puasa. Lambat dalam perjalanan sebulan tak apa. Sebulan sampai ke rumah barulah nak buat 7 hari lagi. Boleh, tak apa. Kerana Allah berfirman, baca. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Bermaksud, maka jika Allah mengembalikanmu kepada segolongan dari mereka, yakni orang-orang yang munafik itu di Madinah, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar turut berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersama-samaku selama-lamanya, dan kamu tidak boleh memerangi musuh bersama-samaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang pada kali yang pertama. Oleh itu duduklah kamu bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang. Baca lagi. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Bermaksud, lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari, dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepadamu dan ke tempat-tempat tinggalmu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku. Jadi ini maknanya nak balik ke tempat tinggal kita. Wa sab'atin idza raja'tum. Dan 7 hari lagi bila kamu balik. Jadi balik ke tempat tinggal kita lah, negeri kita lah. Gitu maksudnya. Tempat kita selesa, tempat kita duduk, tempat asal kita. Situlah. Baiklah. Lepas tu, tetapi jika ia tidak menemukan binatang, mana tadi? Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat berat siksaannya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Jadi hukum saat ini kepada orang yang duduk lain lah, 3 hari semasa buat kerja haji itu, dan 7 hari lagi bila balik. Ada pun orang yang duduk muka dia boleh tahu, muka dia duduk situ. Tidak kata nak sebulan apa benda tu, boleh tahu. Kemudian musim haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi sekat itulah dulu kita malam ni dah. Masih lagi berkenaan dengan haji lagi, kita akan sambung insya-Allah. Tak ada apa-apa minggu depan. Al-hajju ashhurun ma'lumat.